Fakta Menarik Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Kali ini saya ingin kongsikan beberapa fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal yang ramai tidak tahu. Beberapa dari fakta menarik ini juga merupakan proses di sebalik tabir filem ini. Mari kita mulakan. Nombor 1. Nama Ri dan Ang adalah potongan dari perkataan Reriang yang juga merupakan jelmaan serangga riang-riang. Di dalam filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal, watak Ri dan Ang mampu memecahkan tubuh mereka kepada serangga-serangga reriang. Kenapa mereka di sini? Nombor 2. Pak Belalang dan anaknya Belalang bukan dari kisah dongeng. Tahulah mereka pulang. Bapak marah. Tidak. Tidak seperti watak-watak yang diambil dari kisah dongeng, watak Pak Belalang dan anaknya Belalang merupakan inspirasi dari filem Nujum Pak Belalang karya Allahyarham P. Ramlee. Nombor 3. Topeng yang digunakan oleh Tok Dalang untuk mengejutkan Upin dan Ipin adalah topeng pulu-pulu dari episod Kembara ke Pulau Harta Karun. Tok Dalang memakai topeng ini ketika Upin dan Ipin masuk ke bawah rumahnya. Nombor 4. Dengar sini semua. Ketua Lanun Mek-Min adalah Datuk Yasmin Mahmud. Mek-Min punya. Watak Ketua Lanun di dalam filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal iaitu Mek-Min juga bukan dari watak dongeng. Mek-Min adalah watak cameo lakonan Datuk Yasmin Mahmud yang merupakan mantan CEO MDEC. Nombor 5. Menyeru namanya. 7 betalam bumi. Gerun akannya. Nama asal Keris Siamang Tunggal adalah Keris Panjang Beruk Berayun. Nama asal Keris Siamang Tunggal berasal dari nama Keris Panjang Beruk Berayun, iaitu alat kebesaran di Raja Selangor. Namun begitu, bagi mengelakkan kesalahan penggunaan nama dan melanggar adat istiadat Raja Selangor, elemen Siamang telah dipilih bagi menggantikan beruk. Nombor 6. Pulau Angan Makanan adalah pulau bertemakan makanan. Pulau Angan Makanan merupakan pulau yang dipenuhi dengan flora dan fauna yang bertemakan makanan. Keseluruhan pulau ini, jika dilihat dari atas, adalah seperti ais kacang. Nombor 7. Raja Bersiung pernah muncul di perarakan animasi Hari Kebangsaan Malaysia. Raja Bersiung merupakan watak pertama yang dipamerkan sebelum watak-watak lain. Raja Bersiung pertama kali muncul di skrin gergasi ketika perarakan animasi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-58 pada tahun 2015. Nombor 8. Nama kapal Nakoda Ragam adalah Kapal Layar Lara. Nakoda Ragam mempunyai sebuah kapal yang berbentuk seperti ikan paus. Nama kapal tersebut adalah Kapal Layar Lara. Nombor 9. Kisah di dalam gua cerita adalah kisah bawang merah dan bawang putih. Di dalam gua cerita, terdapat satu babak Upin dan Ipin yang sedang meneliti lukisan di dinding gua. Lukisan ini adalah lukisan yang menceritakan tentang kisah bawang merah dan bawang putih. Nombor 10. Kisah bawang merah dan bawang putih di Malaysia dan Indonesia adalah berbeza. Saya bawang merah. Penunggu gua cerita. Semua itu tak penting. Meskipun bawang merah dan bawang putih merupakan cerita rakyat yang terkenal di Malaysia dan Indonesia, namun begitu, kisah bagi versi kedua-dua negara ini berbeza. Di Malaysia, bawang merah adalah watak baik dan bawang putih adalah watak jahat. Tetapi di Indonesia pula terbalik. Itulah di antara fakta-fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Macam mana? Menarik kan? Bagi sesiapa yang belum menonton filem ini, pastikan anda menonton di saluran yang sah. Subscribe YouTube channel Let's Go Park Production bagi mengikuti fakta-fakta menarik mengenai Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal.
Fakta menarik Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Kali ini saya ingin kongsikan beberapa fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal yang ramai tidak tahu. Beberapa dari fakta menarik ini juga merupakan proses di sebalik tabir filem ini. Mari kita mulakan. Nombor 1. Si Tanggang adalah Malin Kundang. Satu lagi watak cerita rakyat yang terkenal di Malaysia dan Indonesia adalah watak Si Tanggang. Si Tanggang adalah kisah anak derhaka yang disumpah menjadi batu oleh ibunya. Namun begitu, di Indonesia, kisah Si Tanggang lebih dikenali sebagai Malin Kundang. Nombor 2. Bapa mesti sudah tahu akan kemunculan keris ini. Nahuda Ragam adalah suami Puteri Gunung Ledang. Tidak ramai yang tahu tentang kisah Nahuda Ragam. Di dalam hikayat Nahuda Ragam, dikatakan Nahuda Ragam mempunyai suara yang merdu. Dia juga adalah suami kepada Puteri Gunung Ledang. Nombor 3. Babak lagu Keris Sakti mengambil masa 3 bulan untuk dianimasikan. Sewaktu orang ramai menari di Pelabuhan Megah, terdapat satu babak yang mempunyai jumlah karakter paling ramai, lebih kurang 100 orang dan mengambil masa lebih 3 bulan untuk dianimasikan. Babak ini adalah babak di mana lagu tema iaitu Keris Sakti diperkenalkan dan merupakan babak paling mahal dalam filem ini. Nombor 4. Watak Pak Pandir. Pak Pandir merupakan salah satu watak cerita rakyat yang dimasukkan di dalam filem tetapi dikeluarkan ketika penyuntingan terakhir. Walau bagaimanapun, watak Pak Pandir boleh dilihat dalam satu babak di Pelabuhan Megah. Nombor 5. Lagu tema Buai Laju Laju merupakan inspirasi kepada lagu Laju Laju Buaiku Laju dari filem Bawang Putih Bawang Merah 1959. Lagu Buai Laju Laju dinyanyikan oleh Annie Zakri dan dicipta oleh komposer Les Kopak Production. Nombor 6. Singapura dilanggar Todak. Babak Pulau Pisang diserang Todak adalah rujukan dari kisah Singapura dilanggar Todak. Dianggarkan sebanyak 20,000 ekor todak dianimasikan dalam babak itu. Nombor 7. Raja Bersiung berasal dari Kedah. Mengikut kisah Raja Bersiung, beliau merupakan raja dari Kerajaan Lama Kedah. Pelakon suara Raja Bersiung iaitu Mawardi Rahman juga berasal dari Kedah. Raja Bersiung. Nombor 8. Babak paling awal yang dibincangkan. Babak Upin dan Ipin dikejar di Pelabuhan Megah adalah antara babak yang paling awal dibincangkan sewaktu praproduksi, termasuk idea jeti musnah yang digunakan pada suntingan akhir filem ini. Nombor 9. Mat Jenin adalah seorang juru animasi. Suara watak Mat Jenin yang dilakonkan oleh Muhammad Amir Ashraf merupakan salah seorang juru animasi bagi filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Babak yang paling suka di animasinya adalah sewaktu Mat Jenin berlawan dengan Re di Pelabuhan Megah. Nombor 10. Hang Ipin. Akulah Hang Ipin. Rasakan nikmat Keris Siamang Tunggal. Sewaktu Ipin bermain di atas peti, dia memanggil dirinya sebagai Hang Ipin, iaitu karakter dari episod Kembara ke Pulau Harta Karun dari siri Upin dan Ipin. Episod ini juga pernah dicadangkan untuk difilemkan. Itulah di antara fakta-fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Macam mana? Menarik kan? Bagi sesiapa yang belum menonton filem ini, pastikan anda menonton di saluran yang sah. Subscribe YouTube channel Les Kopak Production bagi mengikuti fakta-fakta menarik mengenai Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Fakta menarik Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Kali ini saya ingin kongsikan beberapa fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal yang ramai tidak tahu. Beberapa dari fakta menarik ini juga merupakan proses di sebalik tabir filem ini. Mari kita mulakan. Nombor 1. Skor muzik orkestra antarabangsa.
Skor muzik filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal dirakam di Boston, USA dan Republik Czech dengan orkestra yang terdiri dari 27 pemain alat muzik bertali, 11 pemain alatan brass. Mereka semua berasal dari serata dunia, termasuk dari Turki, China dan Malaysia. Nombor 2. Nahuda Ragam berasal dari Brunei. Pelakon suara Nahuda Ragam iaitu Fakhrul Razi merupakan seorang penyanyi yang berasal dari Brunei. Sama seperti kisah Nahuda Ragam yang diceritakan juga berasal dari Brunei. Nombor 3. Idea asal kemaafan. Terdapat 3 kemaafan dalam filem ini. Untuk kemaafan Mat Jenin, sebelum ini dicadangkan untuk Mat Jenin memaafkan Raja Bersiung. Tetapi idea ini ditukar kepada dia memaafkan diri sendiri kerana salahkan diri sendiri atas kematian ayahnya. Yang hak akan membela, Siamang Tunggal akan bersama. Air mata merungkai segalanya. Nombor 4. Gambus sebagai elemen muzik utama. Skor dan muzik dalam filem ini digubah secara terperinci untuk mengikuti perjalanan cerita dan watak. Namun begitu, gambus boleh didengari di dalam setiap komposisi sebagai instrumen dan elemen utama. Akulah. Nombor 5. Nama misteri pada kota. Semasa Upin, Ipin dan kawan-kawan mengemas stor Tok Dalang, ada sebuah kotak di sebelah peti keris tertulis nama Afauk. Jika dibaca dari kanan ke kiri, ianya tertulis Farquhar. Iaitu nama Ketua Pereka Model Persekitaran dan Tata Hiasat, Muhammad Farquhar. Nombor 6. Efek meriang paling banyak kena reject. Salah satu sebab kenapa filem ini mengambil masa yang lama untuk disiapkan adalah kerana proses perubahan idea dan visual. Visual yang paling banyak mengalami perubahan adalah riang yang pada asalnya tidak kelihatan menarik. Ianya di-reject berulang kali kerana tidak nampak realistik dan kelihatan seperti gula-gula Smarties. Nombor 7. Belalang kanak-kanak pintar. Seperti di dalam filem Nujum Pak Belalang, watak Belalang adalah seorang kanak-kanak yang pintar dan geliga. Ini dapat dilihat pada lastik buatan sendirinya yang mempunyai sistem simpanan peluru. Nombor 8. Rekaan karakter Belalang dari inspirasi wajah peminat. Inspirasi untuk rekaan karakter Belalang adalah datang daripada salah seorang peminat Upin dan Ipin ketika sambutan rumah terbuka Leskopak pada tahun 2013. Nombor 9. Muzik inspirasi dari Bujang Lapuk. Skor muzik Upin dan Ipin mengemas stor bersama kawan-kawan banyak menggunakan siolan. Inspirasinya datang dari filem P. Ramlee, Bujang Lapuk. Ianya sangat sesuai dengan mood santai dan semangat setia kawan, sama seperti Bujang Lapuk. Nombor 10. Penglibatan penggubah muzik orkestra dari Final Fantasy 7. Sachiko Miyano adalah seorang penggubah muzik yang berasal dari Jepun dan telah membuat gubahan orkestra bagi kedua-dua lagu tema filem ini. Beliau juga pernah menggubah lagu untuk Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3 dan Metroid Other M. Itulah di antara fakta-fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Macam mana? Menarik kan? Bagi sesiapa yang belum menonton filem ini, pastikan anda menonton di saluran yang sah. Subscribe YouTube channel Leskopak Production bagi mengikuti fakta-fakta menarik mengenai Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Fakta menarik Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Kali ini saya ingin kongsikan beberapa fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal yang ramai tidak tahu. Beberapa dari fakta menarik ini juga merupakan proses di sebalik tabir filem ini. Mari kita mulakan. Nombor 1. Lagu tema ketiga iaitu Terbang Tinggi oleh Yubi. Walaupun terdapat 2 buah lagu tema Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal iaitu lagu Keris Sakti nyanyian Fakhrul Razi dan Buai Laju-Laju nyanyian Ernie Zakri,
Tetapi sebenarnya terdapat satu lagi lagu tema iaitu Terbang Tinggi. Lagu ini dinyanyikan oleh Yubi, iaitu penyanyi yang sama menyanyikan lagu tema Upin dan Ipin Jeng Jeng Jeng. Lagu ini boleh didengari di teaser trailer 2 Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Nombor 2. Binatang berunsurkan nama makanan. Semua binatang-binatang di Pulau Angan Makanan direka berunsurkan dari makanan-makanan tempatan. Di antaranya adalah seperti badak berendam, kari pap tapih, kuih cara cicak dan kekura putri Ayu. Nombor 3. Pak Belalang adalah pengarah. Nama saya Ahmad Razuri. Saya adalah pengarah kreatif di Lasquad Production serta salah seorang pengarah. Selain menjadi salah seorang dari pengarah, Ahmad Razuri juga membawakan watak Pak Belalang. Dia menjadikan watak Pak Belalang dari lakonan P. Ramlee dari filem Nujum Pak Belalang sebagai sumber inspirasi. Nombor 4. Pemain gambus terkenal. Gambus merupakan alat muzik utama dalam pembikinan runut bunyi filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Ianya dimainkan oleh Bob Wahid yang merupakan anak didik Nurihan Said, seorang yang terkenal dengan kebolehan bermain gambus. Nombor 5. Rujukan skor filem epik antarabangsa. Kebiasaannya, skor muzik akan diletakkan setelah semua visual disiapkan. Tetapi, untuk mendapatkan mood satu-satu babak itu, skor muzik dari filem lain digunakan terlebih dahulu untuk mendapatkan mood babak tersebut. Di antara skor muzik yang digunakan sebagai rujukan adalah dari filem Lord of the Rings dan siri Game of Thrones. Nombor 6. Tukar babak pertarungan dengan Raja Bersiung. Pada asalnya, Upin dan Ipin hanya melihat pertarungan antara Siamang Tunggal dengan Raja Bersiung dari jauh. Tetapi akhirnya, penglibatan Upin dan Ipin ditambah bagi mengukuhkan lagi peranan Upin dan Ipin sebagai penyelamat Indraloka. Nombor 7. Warna putih Siamang Tunggal adalah warna gading. Warna putih pada rekaan watak Siamang Tunggal adalah berasal dari reka bentuk hulu keris Siamang Tunggal yang diperbuat daripada gading. Biasanya, penggunaan gading bertatahkan emas dalam rekaan keris menunjukkan lambang kuasa. Nombor 8. Filem animasi nombor 1 carta filem Astro First. Filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal merupakan filem animasi nombor 1 carta filem Astro First dengan kutipan tertinggi bagi kategori filem animasi dengan menduduki carta top 5 selama 3 bulan di Astro First. Terima kasih kepada semua yang telah melanggan filem ini di Astro First. Nombor 9. Rekaan asal keris Siamang Tunggal berunsurkan burung cendrawasih. Reka bentuk keris telah melalui banyak perubahan sebelum ianya menjadi seperti yang dilihat di dalam filem. Sebelum Siamang dipilih, burung cendrawasih pernah digunakan sebagai elemen utama dan diperbuat daripada jade. Itulah di antara fakta-fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Macam mana? Menarik kan? Bagi sesiapa yang belum menonton filem ini, pastikan anda menonton di saluran yang sah. Subscribe YouTube channel Let's Go Park Production bagi mengikuti fakta-fakta menarik mengenai Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Fakta menarik Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal. Kali ini saya ingin kongsikan beberapa fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal yang ramai tidak tahu. Beberapa dari fakta menarik ini juga merupakan proses di sebalik tabir filem ini. Mari kita mulakan. Nombor 1. Burung ayam goreng. Burung ayam goreng merupakan salah satu karakter dalam episod Telur Apa Tu? Dari musim ke-10 siri Upin dan Ipin. Karakter ini pada asalnya dimasukkan dalam babak Pulau Angan Makanan. Tetapi sayangnya, babak burung ayam goreng dibuang dari syutingan terakhir filem. Nombor 2. Bunian bertebakan bawang. Rekaan makhluk bunian yang ditemui di Pulau Angan Makanan adalah berunsurkan bawang.
sesuai dengan tugasnya sebagai penunggu gua cerita, tempat di mana bawang merah terperangkap. Ianya sebahagian daripada tema bawang. Nombor 3. Selipar Upin dicuri. Sewaktu di Pulau Angan Makanan, selipar Upin dicuri oleh makhluk bunian. Ini adalah mimik daripada babak awal apabila Rainbow yang mencuri selipar Upin. Aku suka ambil selipar aku. Kenapa tak ambil selipar aku je? Apa nak marah-marah? Ayam je. Nombor 4. Dialog Ara dari Pada Zaman Dahulu. Ceritalah. Ketika Upin, Ipin dan Belalang bersemangat untuk mendengar kisah bawang merah, Ipin berkata, ceritalah. Ini adalah dialog karakter Ara dari CD Pada Zaman Dahulu. Nombor 5. Kapal si tanggang asalnya adalah kapal Hang Upin dan Hang Ipin. Kapal si tanggang yang telah disumpah menjadi batu pada asalnya adalah kapal kepunyaan Hang Upin dan Hang Ipin dari konsep teaser Upin dan Ipin The Movie pada tahun 2013. Filem yang berkonsepkan hikayat Melayu tidak diteruskan dan video teaser projek ini juga tidak pernah disiarkan di mana-mana. Nombor 6. Babak Sang Kelembai. Untuk memastikan filem ini tidak melebihi 100 minit, banyak babak yang terpaksa dipotong dari idea asal. Di antaranya adalah babak di mana Upin dan Ipin bertemu dengan Sang Kelembai. Nombor 7. Filem animasi pertama Malaysia di Oscars. Filem Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal telah disenarai pendek di Anugerah Academy Oscars 2019 untuk kategori filem animasi terbaik dan bersaing dengan filem animasi antarabangsa yang lain seperti Toy Story 4 dan Frozen 2. Ini adalah filem animasi pertama Malaysia yang berjaya mencapai ke tahap ini. Bangga kan? Nombor 8. Tayangan di Indonesia. Filem Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal telah ditayangkan di pawagam atau bioskop terbesar di Indonesia, iaitu 21. Ianya ditayangkan pada bulan Ramadan, namun masih mendapat sambutan luar biasa dari peminat di Indonesia. Nombor 9. Puteri The Movie. Walaupun tiada pengumuman rasmi dibuat lagi mengenai filem animasi Puteri, tetapi peminat sudah boleh menonton klip animasi dari filem ini di kredit akhir filem Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal. Ui, tak sabarnya! Itulah di antara fakta-fakta menarik mengenai filem Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal. Macam mana? Menarik kan? Bagi sesiapa yang belum menonton filem ini, pastikan anda menonton di saluran yang sah. Subscribe YouTube channel Let's Go Park Production bagi mengikuti fakta-fakta menarik mengenai Upin dan Ipin Keris Siaman Tunggal.